Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya latifu bihalqihi ya alimu bihalqihi ya khabiru bihalqihi ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir arifna ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dapatlah kita bersama-sama di dalam sebuah majlis ilmu yang mana diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Raudatul Jannah, iaitu taman-taman syurga, yang mana disiarkan di YouTube melalui saluran Sahabat Al-Furqan untuk kita berkongsikan ilmu berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kita lagi pada malam ini dalam pengajian kita berkenaan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Hafiz Syekh Imam Tirmizi, ataupun nama penuhnya Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sawrah At-Tirmizi. Jadi saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita telah membahaskan bab yang pertama berkenaan dengan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini sama-sama kita akan berkongsikan bab kedua daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi ini,
Yang mana bab kedua ini menceritakan tentang babu maja'a fi khatamun nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab yang mana didatangkan pada tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ni tuan-tuan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, ada beberapa hadis yang menceritakan tentang tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang semula pada bab yang pertama secara ringkasnya, bab berkenaan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana disusun oleh Imam Tirmizi menceritakan tentang bentuk ataupun paras rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana secara ringkasnya tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fizikalnya daripada atas, iaitu rambutnya Nabi ada 3 fashion. Dan 3 fashion. 3 fashion iaitu rambut pendek dan wafrah, rambut yang sehingga ke cuping telinga iaitu limah, dan rambut yang sehingga panjangnya sampai ke bahu iaitu jummah. Itulah fashion rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, rupa bentuk ataupun tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan tinggi yang sedang-sedang. Maknanya Nabi tak terlalu tinggi dan Nabi tak terlalu rendah. Ketika mana zaman Nabi zaman kaumnya, Nabi tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Kemudian tuan-tuan, muka Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu adalah lebih indah daripada bulan. Itu pada bab yang lepas. Kan Samurah menceritakan tentang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan wajah Nabi apabila ditatap oleh para sahabat, ia ini bercahaya indah, kan lebih indah daripada bulan purnama. Kemudian tuan-tuan, Nabi juga di antaranya cara jalan Nabi, kan, ataupun kita ambil dulu tangan Nabi. Kan tangan Nabi ni tuan-tuan bila mana disentuh seperti lembutnya kain sutera. Kan, kemudian Nabi ni dalam keadaan yang tidak gemuk dan tidak pula terlalu kurus. Dan sehingga kan para sahabat bila mana sentuh tangan Nabi, rasa isi pada daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehalusan kulit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti kain sutera. Kemudian tuan-tuan, Nabi ni kan pada gigi Nabi ni depan dia ada jarak. Kan, depan gigi Nabi ni ada jarak, sehingga kan para sahabat menceritakan bila mana Nabi bercakap seolah-olah ada keluar cahaya daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tuan-tuan, hidung Nabi, kan yang mana hidung Nabi bila para sahabat pandang secara fokus pada Nabi, kan hidung Nabi ni ada cahaya. Ada cahaya di tengah-tengah hidung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kemancongan hidung Nabi sesuai dengan muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan juga bagaimana cara Nabi berjalan. Kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah menceritakan Nabi ni berjalan seolah-olah turun daripada bukit yang tinggi, ataupun turun daripada cerung yang tinggi. Maknanya Nabi ni jalan dalam keadaan kakinya yang kuat, kemudian jalan dalam keadaan yang laju tuan-tuan. Begitulah yang diceritakan dalam bab pertama secara ringkasnya berkenaan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, bab yang mana menceritakan tentang khatam, iaitu tanda yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda Rasul, tanda kenabian yang ada pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Syaib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waji'un famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a li bil barakati wa tawaddu'a wa syaribtu min wudu'ihi wa kumtu khalfa zahrihi fanazartu ila al-khatam min bainal katifai fa iza huwa mislu zirril hajalah. Syaib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, makcikku mengajak aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian makcikku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak saudaraku iaitu Syaib bin Yazid sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku lalu mendoakan keberkatan untukku. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk dan aku meminum air bekas wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat melihat tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kedua-dua bahunya. Tanda itu seperti zirru al-hajalah. Makna zirru ialah butang yang besar. Sebahagian lagi mengatakan zirrun bermakna telur. Imam Tirmizi berpendapat maksud zirru al-hajalah adalah bentuk ataupun sebesar seperti telur burung puyuh. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni Said bin Yazid radhiyallahu anhu menceritakan makciknya membawanya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syaib bin Yazid ni juga adalah salah seorang sahabat Sogir, iaitu para sahabat yang muda ketika mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perawi mengatakan ia wafat ataupun meninggal dunia ketika umur 80 Hijrah, iaitu pada 80 Hijrah, dengan riwayat mengatakan 94 tahun. Jadi tuan-tuan, di antara kisah ataupun perawi menceritakan tentang Syaib bin Yazid ni tuan-tuan, kerana daripada hadis ini kan berlakunya ketika mana Syaib bin Yazid radhiyallahu anhu ketika mana umurnya tua tuan-tuan, kan ketika mana umurnya tuan-tuan, tapi Syaib bin Yazid ni tuan-tuan pandangannya ataupun pendengarannya seperti orang muda. Bila mana para sahabat ni melihat kan Syaib bin Zaid ni pandangannya seperti orang muda ataupun pendengarannya seperti orang muda, dan menunjukkan berkat daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada bekas air wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diminum oleh beliau. Inilah tuan-tuan satu hadis yang menunjukkan bahawa bila mana anak kita kan ataupun saudara kita kan ataupun kaum keluarga kita dalam keadaan sakit, kan sekiranya mampu bergerak tuan-tuan, ataupun mohon ziarah kepada para alim ulama, ataupun ustaz-ustaz kita kan ataupun imam ataupun orang-orang yang alim, supaya apa tuan-tuan, kita memohon doa ataupun berkat daripada orang alim dan supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas keluarga kita yang ditimpa kesusahan. Inilah salah satu hadis tuan-tuan yang menunjukkan contoh seperti mana makcik Syaib bin Yazid ni membawa beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan beliau yang sakit supaya sembuh. Jadi tuan-tuan, makcik Syaib mengajaknya berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata dengan Nabi bahawa kan Syaib sedang sakit. Jadi Rasulullah SAW mengusap kepala Syaib lalu mendoakan keberkatan untukku. Selepas itu Rasulullah SAW mengambil wuduk dan aku meminum air bekas wuduknya. Jadi tuan-tuan, di dalam huraian berkenaan dengan hadis ni tuan-tuan, kan Syaib ni meminum wuduk Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan telapak tangan ni. Maknanya dia tadah telapak tangannya untuk menadah wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minum. Kemudian tuan-tuan lalu berdiri di belakang badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh berkata, aku dapat melihat tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kedua-dua bahunya. Tanda itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, makna zirru al-hajalah adalah sebesar ataupun bentuk seperti telur burung puyuh. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat hadis ni kan para sahabat menceritakan dan Imam Tirmizi membawakan satu riwayat berkenaan dengan khatamun nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu tanda ataupun satu bentuk, kan satu bentuk yang ada di antara kedua bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yakni belakang badan baginda, dan ada satu tanda yakni tanda Nabi yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu dia masih kan belum menceritakan apa bentuk kan ataupun apa yang ada pada khatamun nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ni menceritakan kedudukan tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis seterusnya tuan-tuan kan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah tuan-tuan pada hadis yang lepas pun dia ada meriwayatkan hadis dan berkenaan dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana satu malam dia berjalan dengan Nabi, Nabi dalam keadaan pakaiannya berwarna merah. Dan bila mana Jabir memandang Nabi kemudian memandang bulan, kan Jabir mengatakan aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan. Kemudian dalam bab ni juga Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis berkenaan dengan tanda Nabi yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huddatan hamra mislu baidatil hamamah." Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu benjolan daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Jadi tuan-tuan, di sini diceritakan oleh para sahabat berkenaan dengan keadaan ataupun bentuk kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir tuan-tuan mengatakan aku melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu benjolan daging yang berwarna merah. Maknanya di belakang Nabi ni kan ada satu benjolan daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Diriwayatkan oleh Jabir seperti sebesar telur burung merpati. Kalau kita nak bandingkan telur burung merpati dengan telur burung puyuh kan, besarnya dalam keadaan yang tak jauh beza. Jadi di sini Jabir menceritakan tentang bentuk ataupun besar tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar telur burung merpati. Di sini dua yang akan kita ketahui tentang khatamun nubuwah. Yang pertama, benjolan daging yang berwarna merah. Yang kedua, sebesar telur burung merpati. Itu yang diceritakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat yang lain berkenaan dengan hadis ni tuan-tuan, ulama menceritakan menguraikan tentang kedudukan tanda pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di sebelah kiri sedikit. Maknanya di sebelah kiri sedikit, di sebelah sini tuan-tuan, di belakang sebelah kiri sedikit. Maknanya di belakang tu ada benjolan daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Kemudian tuan-tuan, bilakah Imam Ibn Hajar Asqalani juga menerangkan bilakah ataupun bila dapat dilihat ataupun bila terjadinya tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kisah-kisah para sahabat dan daripada kisah-kisah ahli keluarga Nabi. Yang pertama, ketika mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat utama mengatakan ketika mana Nabi lahir, Nabi Muhammad SAW lahir, ketika itu telah jelas tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Pendapat kedua mengatakan ketika mana selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kanak-kanak. Ketika itu telah jelas bahawa tanda kenabian Nabi Muhammad SAW ada pada Nabi. Kenapa? Pendapat yang ketiga mengatakan ketika mana berlakunya peristiwa dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam nasyrah laka sadrak. Ketika mana dibelah kan, dibelah
dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di dalam tafsir Ibn Katsir dan tafsir para ulama mengatakan ketika mana dada Nabi dibelah oleh para malaikat, kan malaikat ni hadir dalam keadaan dua bentuk rupa. Kan pendapat pertama mengatakan malaikat hadir dalam bentuk dua ekor burung. Yang mana dibelah dada Nabi menggunakan paruh burung, belah dada Nabi. Kemudian dikeluarkan hati Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam. Pendapat kedua mengatakan para malaikat datang dalam keadaan bentuk manusia. Dibelahkan dada Nabi, kemudian dicuci juga hati Nabi dengan air Zam-Zam. Begitulah diceritakan ketika mana nampaknya tanda kenabian ketika dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, pendapat keempat mengatakan bila mana jelas tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi yang terakhir, iaitu Khatamun Nubuwah. Itulah empat di antara pendapat ulama mengatakan bila mana terjadinya tanda nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita lebih mengambil kepentingan di dalam hadis ni adalah yang pertama, tanda kenabian yang ada pada badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara dalam hadis ni. Yang pertama, yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya ada di belakang. Maknanya ada di belakang badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kedua-dua bahunya, terletak di situ. Yang kedua tuan-tuan, tanda kenabian ni adalah benjolan daging yang berwarna merah. Yang ketiga tuan-tuan, benjolan daging yang berwarna merah. Yang ketiga, sebesar telur burung merpati. Tiga perkara ni yang mana tuan-tuan boleh bayangkan kan di mana tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa tuan-tuan? Supaya tuan-tuan bila mana kita dibangkitkan pada padang mahsyar, kan, semoga tuan-tuan dan saya sidang pendengar semua kan mendoa supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal akan umatnya dan kenal akan kita, bahkan kita kenal nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiada pertolongan selain daripada pertolongan Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlakunya huru-hara ketika pada mahsyar. Jadi tuan-tuan, sedikit sebanyak kan dengan kita mengetahui hadis Nabi berkenaan dengan Khatamun Nubuwah ni, kan kita dapat tahu, kita dapat kenal seandainya kita terpisah dengan orang ramai ketika padang mahsyar, dan kita mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan kenal bahawa itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengasihi akan umatnya dan yang selalu mendoakan akan umatnya ketika mana dia hidup tuan-tuan. Itulah di antara iktibar kenapa para ulama, para muhaddisin dan Imam Tirmizi menceritakan tentang hadis berkenaan dengan Khatamun Nubuwah, iaitu tanda yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di dalam bab tentang tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama juga mengatakan para nabi yang terdahulu kan ada tanda kenabian, dan kebanyakan mereka tanda kenabiannya ada di tangan kanan. Kebanyakan mereka tanda kenabiannya ada di tangan kanan, sehingga kan bila mana para nabi ni masuk ke dalam hutan, kan haiwan, binatang, tumbuh-tumbuhan kenal akan para nabi ni dengan tanda yang ada di tangan kanan mereka. Kan walhal haiwan dan tumbuhan ini kan tidak sentuh ataupun tidak mencederakan nabi, bahkan membantu para nabi alaihi salam. Kebanyakan tanda yang ada, tanda kenabian yang ada pada nabi-nabi yang terdahulu adalah di sebelah tangan kanan. Tapi istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan tanda kenabian di badan baginda sallallahu alaihi wasallam, di belakang, di antara kedua bahunya. Jadi tuan-tuan, hadis seterusnya
juga menceritakan tentang khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini diriwayatkan oleh seorang para sahabat wanita, namanya Rumaisah radhiyallahu anha, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam allazi baina katifaihi min kurbihi la fa'altu fayaqulu li sayyid ibn Mu'az yawmal mat ihtazzalahu ihtazzalahu arsyur rahman. Rumaisah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu berada begitu dekat denganku. Sekiranya aku mahu mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku dapat melakukannya. Berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, pada hari Sa'ad meninggal dunia, Arash Allah Subhanahu wa taala bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Ketika itu tuan-tuan, dalam hadis ni Rumaisah radhiyallahu anhu adalah usianya ketika kanak-kanak. Dan beliau ada dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumaisah juga adalah para sahabat perempuan yang kecil ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil dan dijaga oleh ibunya. Kemudian tuan-tuan, Rumaisah juga ni meriwayatkan dua hadis lain. Dalam bab ni, di dalam buku ni, dalam kitab ni, Rumaisah meriwayatkan dua hadis yang ini berkenaan dengan solat duha yang diambil daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, Rumaisah radhiyallahu anha ni menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yang pada ketika itu aku begitu dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kiranya aku mahu mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu baginda, nescaya aku dapat melakukannya. Maknanya tuan-tuan, Rumaisah ketika itu ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rumaisah dia dekat dengan Nabi. Ketika mana Nabi bercakap, dia kata aku duduk betul-betul dekat dengan Nabi, dan sekiranya aku hendak cium dan khatam nubuwah, iaitu tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya aku dapat melakukannya. Jadi ketika itu tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari Sa'ad meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Arash Allah Subhanahu wa taala bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, inilah di antara salah seorang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hebat, yang istimewa tuan-tuan, kerana banyak perawi meriwayatkan Sa'ad bin Mu'az adalah salah satu ketua yang menganggotai kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tapi dalam hadis tuan-tuan, Rumaisah juga menceritakan kedudukan tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rumaisah mengatakan tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni Rumaisah hanya menceritakan tentang kedudukan tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, secara ringkasnya Imam Baijuri mengatakan tentang tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW dikarang dalam kitabnya, bulatnya seperti telur burung puyuh. Bulatnya seperti telur burung puyuh. Dagingnya yang timbul berwarna merah kemerahan. Dan kalau disentuh tuan-tuan, Imam Baijuri mengatakan kalau disentuh kan dagingnya bergerak. Maknanya tebal dan lembut. Maknanya kalau disentuh tanda kenabian Nabi, kan dia akan bergerak kerana dagingnya tebal dan lembut. Kemudian tuan-tuan, Imam Baijuri juga mengatakan dalam riwayat para sahabat yang lain, mengatakan tanda kenabian ini ada sedikit jerawat pada tanda kenabian Nabi. Kemudian selain itu ada tai lalat di antara
kawasan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bajuri menggabungkan semua riwayat dan bukan hanya daripada Imam Tirmizi, bahkan daripada muhaddis yang lain, dan secara ringkasnya disebut begitulah keadaan ataupun rupa tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni juga banyak membahaskan sedikit tentang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, seorang para sahabat yang hebat dan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana diberikan kemuliaan kepada Sa'ad bin Mu'az sehingga kan bila mana dia meninggal dunia, arasy Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bergetar ataupun bergoyang. Inilah satu hadis menceritakan tentang kemuliaan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, para sahabat yang hebat, yang mana tuan-tuan, bila mana ketika mana beliau sakit, bila mana sebelum meninggal dunia Sa'ad bin Mu'az, ketika mana beliau sedang sakit, duduk di kerusi dan datang kepada majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lain. Dan bila mana Nabi dengan para sahabat mengadakan majlis ilmu, kan, bila mana Sa'ad bin Mu'az datang bersama kerusi rodanya dalam keadaannya yang tidak sihat, kan. Bila mana beliau sakit duduk di kerusi, bukan kerusi roda. Maknanya Sa'ad bin Mu'az datang ke majlis Nabi dengan para sahabat dalam keadaan sakit dan duduk di kerusi. Dan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap? Kum bi sayyidikum. Bangunlah untuk penghulu kamu ini. Maknanya ketua kepada kaum Ansar. Dalil ini tuan-tuan, kan, riwayat ini menjadikan satu dalil untuk mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun menghormati orang lain. Untuk kita bangun menghormati orang lain bila mana orang datang kepada kita. Macam itulah juga bila mana kita membaca marhaban, tuan-tuan, kan, adalah menjadi satu ikutan ataupun satu perkara yang mana Nabi arahkan kepada kaum Ansar bila mana Sa'ad bin Mu'az datang, kan. Nabi perintahkan supaya kaum Ansar ni bangun untuk memuliakan Sa'ad. Begitu juga bila mana kita baca marhaban, kan, kita akan bangun untuk menghormati atau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara ini dibahaskan di dalam kitab Imam Nawawi, tuan-tuan, berkenaan dengan bangun untuk menghormati orang lain. Dalam hadis ni menceritakan tentang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, inilah di antara para sahabat Nabi yang sangat masyhur dan hebat ketika mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan, akan menjadi orang pertama yang akan ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi hendak buat sesuatu keputusan ke atas kaum Ansar. Nabi akan tanya Sa'ad bin Mu'az. Kemudian tuan-tuan, wafatnya ataupun meninggal dunia Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan, ketika perang Khandaq, dan yang mana ketika perang Khandaq, tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az terkena panah di sendi tangannya sehingga kan mengalir darah tanpa henti. Maknanya ketika mana perang Khandaq, tangannya dipanah kemudian mengalir darah sehingga tidak henti. Dan bila mana, tuan-tuan, wafatnya Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan, kan, wafatnya atau meninggal dunia Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan, bila mana Nabi hendak pergi kepada jenazah Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan, Nabi jalan dalam keadaan berjengkit-jengkit, ataupun dalam keadaan berjengkit-jengkit. Sebab apa, tuan-tuan? Ketika itu ditanya para sahabat, kenapa wahai Rasulullah engkau jalan begitu? Nabi jalan dalam berjengkit-jengkit nak pergi ke jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bila mana Nabi jalan berjengkit, para sahabat tengok pelik, kan. Kenapa engkau jalan begitu wahai Rasulullah? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, kenapa aku jalan berjengkit-jengkit? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sa'ad bin Mu'az dengan kehadiran 70,000 para malaikat yang datang bersama untuk
menguruskan jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, hebatnya Sa'ad bin Mu'az sehinggakan kematian beliau dihadiri oleh 70,000 para malaikat. Bila mana Nabi nak jalan ke jenazahnya dan Nabi dalam keadaan berjekit-jengkit kerana apa? Ramainya para sahabat datang ketika mana wafat atau meninggal dunia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat yang mendapat pakaian di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah Sa'ad bin Mu'az, kerana Sa'ad bin Mu'az menghadiahkan sapu tangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa engkau akan menerima balasan dalam syurga daripada sapu tangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Sa'ad bagi hadiah sapu tangan kepada Nabi, kan Nabi kata engkau akan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga sapu tangan seperti mana engkau beri kepada aku, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan sapu tangan daripada syurga kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, itu sedikit berkenaan dengan para sahabat yang mana terdapat dalam hadis ni. Tetapi hadis ni menceritakan tentang tanda kenabian yang mana Sumairah radhiyallahu anhu menceritakan lagi kedudukan tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di belakang badan Nabi, di antara kedua bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita akan ambil ataupun membaca kan, hadis yang seterusnya berkenaan dengan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu anhuma. Ia ini seorang keturunan daripada Ibrahim bin Muhammad, ia ini seorang keturunan alaihissalam. Ibrahim bin Muhammad alaihissalam. Sebab apa kena sebut alaihissalam tuan-tuan? Sebab dia seorang berketurunan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajah alaihissalam. Ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita sebut para sahabat, kita akan sebut radhiyallahu anhu. Dan bila mana kita sebut nama berkenaan dengan keturunan Nabi, dan kita akan sebut alaihissalam. Dan begitu juga di antara para sahabat banyak gelaran. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib diberi gelaran karamallahu wajah. Dan apa Ibrahim bin Muhammad berkata, daripada keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, apa Ibrahim bin Muhammad alaihissalam berkata, kana Aliyun iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazakara al-hadis bituli faqala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan kepada Ibrahim bin Muhammad alaihissalam, apabila Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan menyebutkan ataupun Sayyidina Ali akan menceritakan sebuah hadis yang panjang sehinggalah selesai. Maknanya hadis ni panjang tuan-tuan. Hadis ni panjang sehingga kan Imam Tirmizi memotong hadis ni, mengambil perkara yang menceritakan tentang tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan apa Sayyidina Ali katakan kepada Ibrahim? Sayyidina Ali berkata di antara kedua-dua bahunya terdapat tanda kenabian dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Jadi Sayyidina Ali cerita dengan Ibrahim hadis yang panjang, tetapi dalam hadis yang panjang itu Sayyidina Ali menyebutkan tentang tanda kenabian, di antara kedua-dua bahunya terdapat tanda kenabian dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Itu hadis yang dipotongkan. Jadi hadis ni tuan-tuan menunjukkan bahawa para muhaddisin, kan, para ulama hadis kita menjadikan satu perkara bila mana hadis panjang, akan tetapi kita nak ambil perkara yang untuk dibahaskan, contoh tentang tanda kenabian. Jadi dibolehkan untuk kita memotong hadis untuk kita membahaskan perkara yang dikhususkan. Hadisnya panjang tetapi Imam Tirmizi ambil berkenaan dengan khatamun nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang, tapi Imam Tirmizi mengambil sedikit hadis daripada yang panjang itu berkenaan dengan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadis seterusnya ini juga menceritakan tentang kedudukan
tanda yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya tuan-tuan, hadis daripada Abu Zaid Al-Amru bin Al-Khattab Al-Ansari berkata kepada Ilba' bin Ahmar, Abu Zaid Al-Amru bin Al-Khattab Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata kepada Ilba' bin Ahmar radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaidin, idnu minni famsah zahri, famasahtu zahrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatami, qultu wa mal khatamu, qala sya'ara, qala sya'ratun mujtami'atun. Qultu wa mal khatam, qala sya'ratun mujtami'atun. Berkata Abu Zaid bin Amr Al-Khattab Al-Ansari kepada Ilba' bin Ahmar, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, kemarilah dan usaplah belakang badanku. Aku pun mengusap bahagian belakang badan Rasulullah SAW dan jari jemariku menyentuh tanda kenabian. Ilba' bin Ahmar bertanya kepada Abu Zaid, bagaimana bentuk tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, ya ini seperti gumpalan rambut. Dalam hadis ni tuan-tuan, Abu Zaid Al-Amru menceritakan bahawa beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Zaid, kan, wahai Abu Zaid, kan, kemarilah dan usaplah belakang badanku. Nabi cakap, wahai Zaid, datanglah dan usaplah belakang badanku. Jadi Zaid pun dengan tangannya pun mengusap bahagian belakang badan Rasulullah SAW dan jari jemari Zaid menyentuh tanda kenabian. Menyentuh tanda kenabian maknanya dia masuk dalam baju Nabi, kemudian diusap belakang ni. Jadi bila mana diusap, kan, Ilba' bin Ahmar ni bertanya bagaimana bertanya kepada Abu Zaid bagaimana bentuk tanda kenabian itu. Dan Abu Zaid menjawab, seperti gumpalan rambut. Maknanya di antara bulat tanda kenabian Nabi yang kita tahu tadi, kan, ada daging, maksudnya timbulan daging berwarna merah, kemudian besarnya seperti burung telur puyuh ataupun telur merpati. Maknanya di dalam gumpalan itu ada tumbuhnya gumpalan rambut. Di dalam kawasan kenabian ataupun daging untuk tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ada gumpalan rambut. Maknanya ada sedikit tumbuh bulu ataupun dipanggil gumpalan rambut. Hadis ni tuan-tuan menceritakan juga tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ni ada ilmu boleh mengetahui apa boleh mengetahui orang lain tu apa tujuannya datang kepada Nabi. Maknanya Abu Zaid Al-Amru ni datang kepada Nabi memang dia nak tengok ataupun memang nak sentuh tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat Nabi ni, di antara mukjizatnya dia tahu apa keinginan orang lain, kemudian Nabi tahu dan Nabi panggil supaya Zaid dapat menyentuh ataupun mengusap tanda yang ada, tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni juga tuan-tuan, ulama menceritakan bahawa Nabi juga mendoakan Abu Zaid Al-Amru ni. Nabi mendoakan Zaid ni pada satu hari dengan doa Allahumma jammilhu. Dan Allahumma jammilhu. Nabi doakan kepada Zaid Allahumma jammilhu, sehingga kan perawi menceritakan umur Zaid sehingga 120 tahun. Berkat daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para sahabat yang dapat menyentuh tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Zaid Al-Amru. Dan dalam ni dia menceritakan bahawa dia menyentuh tanda kenabian Nabi di belakang badan Nabi, dan tanda kenabian Nabi di belakang badan Nabi ni ada gumpalan rambut ataupun ada tumbuh bulu pada tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, begitulah di antara hadis-hadis yang menceritakan tentang bab kedua,
bab Khatamun Nubuwah, iaitu tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para sahabat mengatakan bahawa tanda kenabian, di antara para sahabat banyak mengatakan tanda kenabian itu ada di belakang badan Nabi dan di antara kedua bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat menceritakan bentuk ataupun besarnya tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar telur burung puyuh. Tapi Jabir bin Samurah mengatakan sebesar telur burung merpati. Kemudian tuan-tuan, bila mana para sahabat yang lain menyebutkan bila mana dilihat tanda kenabian Nabi itu adalah seperti timbulan daging merah, kemudian sebesar telur burung merpati. Yang pertama ada di tengah-tengah badan belakang Nabi Muhammad SAW di antara kedua bahu. Yang kedua, sebesar telur burung merpati ataupun telur burung puyuh. Yang ketiga, benjolan daging. Maknanya dekat tanda kenabian tu ada benjolan daging. Yang keempatnya tuan-tuan, diriwayatkan oleh Abu Zaid Al-Amru mengatakan bila mana dia menyentuh tanda kenabian Nabi, dia merasakan gumpalan rambut. Jadi itu di antara hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat berkenaan keadaan ataupun bentuk tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi sekali, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama berada di belakang badan Nabi di antara kedua bahu Nabi. Yang kedua tuan-tuan, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar telur burung puyuh ataupun sebesar telur burung merpati. Yang ketiga tuan-tuan, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benjolan daging berwarna merah. Dan yang keempat, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuhnya gumpalan rambut ataupun bulu di tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, empat ciri yang ada pada Khatamun Nubuwah, tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat ciri inilah untuk kita tahu supaya apa kita kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, kita dibangkitkan ketika padang mahsyar, kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita lihat belakang badan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, begitulah ciri yang diceritakan oleh para sahabat dan dibawa oleh para ulama muhaddisin, iaitu Imam Tirmizi, supaya kita dapat kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tujuan para alim ulama kan, mengarang kitab dan menyediakan kitab supaya apa tuan-tuan, kita lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesilapan dan kekurangannya datang daripada diri saya sendiri. Jadi sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada malam ini, sama-samalah kita membaca selawat nariah yang telah menjadi satu amalan khususnya di negeri Johor, dan semoga-moga menjadi amalan di dalam seluruh Malaysia dan di seluruh dunia, menjadikan satu amalan selawat. Sebab apa tuan-tuan, Nabi berkata kita, siapa yang paling banyak selawat, mereka lah yang paling hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu